Sayyidina Muhammad Rabbi Yasir wa Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Mungkin tidak terlewat untuk saya ucapkan salam merdeka yang ke-65 yang berusaha jawatan kuasa pengelola dan kolokium kajian tindakan yang amat saya hormati, para tetamu kehormat, para juri yang adil lagi bijaksana, rakan-rakan pembentang dan rakan-rakan peserta kolokium kajian tindakan serta hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan pada tajuk kajian kami, iaitu meningkatkan peratusan rekod bacaan nilam murid SK Gangsa untuk mencapai tahap pembacaan yang lebih tinggi dalam kalangan murid. Pembentang saya, Haji Anum binti Umar, merupakan pelaksana bagi idea kredit untuk sahabat saya, Puan Hajah Nurlina binti Gabil yang mencetuskan idea ini, dan seorang lagi rakan pembentang, Puan Roslinda Abdullah di kerusi peserta sekarang. Kami adalah wakil dari Bumi Hang Tuah SK Gangsa Melaka. Sedikit latar belakang tentang sekolah kami. Apa yang hendak saya tarik perhatian di sini, kami merupakan sebuah sekolah kategori luar bandar. Dari jumlah murid yang ada, sebahagian besar daripadanya 75% adalah murid dari latar belakang sosioekonomi keluarga yang sangat rendah, dan daripada 840 orang murid kami, 55% adalah murid tahap 1 yang mana mereka masih lagi berada di tahap penguasaan asas kemahiran membaca. Seterusnya, abstrak bagi kajian ini ialah nisbah, seperti yang semua saya rasa masalah yang sama. Nisbah murid dengan bilangan buku yang dibaca bagi sekolah kami pada tahun 2020 sangat rendah, 1:5, dan bagi tahun 2021 1:13 untuk setahun. Maksudnya itulah jumlah tertinggi yang kami dapat untuk tahun 2021, dan ini tidak mencapai KPI yang ditetapkan oleh pihak PPD yang kita semua maklum, 1:40 buah buku setahun. Untuk kajian ini kami mulakan dengan 4 buah kelas sebagai sampel kajian untuk mengumpul data, mendapatkan data-data penilaian dan sebagainya. Dan tinjauan awal kami bahawa murid ini sangat minat membaca jika buku itu berada dekat dengan mereka, di tangan mereka, tetapi mereka tidak minat dengan segala prosedur perekodan. Dan kemudian kami bangunkan kaedah yang kami panggil GRAB, dari perkataan yang sangat popular selepas musim pandemik, dan cinta itu mewakili kecintaan murid kepada buku tersebut. Jadi apabila kami membuat sedikit refleksi pada pengajaran dan pembelajaran, pengkaji pertama yang merupakan guru GPM, mereka dia cuba menghidupkan suasana bilik pusat sumber. Mungkin kerana dia rasa murid tak suka ke perpustakaan kerana keadaan pusat sumber yang suram. Dia juga mengadakan pelbagai program, pelbagai aktiviti. Walaupun berlaku sedikit peningkatan 20%, tetapi masih tidak mencapai KPI yang ditetapkan. Jadi kami meminta bantuan daripada guru-guru bahasa yang mungkin lebih lama masa untuk berada bersama murid, dan kami dapati dari soal selidik yang kami jalankan secara rambang, murid mendapati bahawa apabila mereka masuk untuk program nilam, masa yang diberi sangat sedikit. Masa itu nak baca, masa itu juga nak rekod, dan kaedah perekodan yang mereka rasakan sangat tidak mesra murid lah. Jadi ada juga murid yang tidak suka meminjam buku kerana akan dimarahi apabila buku itu hilang, buku itu tertinggal di rumah dan sebagainya. Jadi kami teruskan dengan sedikit latar belakang. Mungkin murid kami menerima tempias daripada budaya membaca yang amat rendah dalam kalangan masyarakat negara, terutamanya bagi murid yang berada dalam komuniti yang sosioekonomi sangat rendah, kebolehan mereka untuk memiliki buku juga sangat rendah. Dan statistik pada tahun 2015
42,448 orang pengguna, iaitu hanya 0.13% daripada penduduk Malaysia yang seramai 30 juta orang ni meminjam buku di perpustakaan. Mohon maaf kerana saya terlupa, apa yang saya petik tadi adalah kata-kata ataupun tulisan Yusof N.A tahun 2001 dalam Akhbar Berita Harian menerusi artikelnya Budaya Membaca. Baik, yang ini fokus kajian kami. Fokus kajian kami ialah kami cuba sedaya upaya memastikan buku yang asalnya kami bawa ke dalam kelas dan kami pilih untuk dibawa ke dalam kelas mengikut keupayaan mereka, rupa-rupanya mereka tidak berminat kerana mereka tidak pilih sendiri buku itu. Dan apabila kita beri peluang mereka memilih sendiri, mereka lebih berminat untuk membaca. Dan mengatasi masalah ketidakcukupan masa ini, kami gunakan kaedah supaya mereka boleh membaca bukan dalam waktu nilam sahaja, aktiviti nilam di perpustakaan sahaja. Dan kami mencuba mencari kaedah perekodan yang paling mudah bagi memastikan mereka ini tidak menjadikan alasan merekod buku sebagai masalah, sebagai satu isu. Dan kemudian aktiviti ini kita tumpukan pada seluruh murid, bukan dalam pertandingan, bukan dalam aktiviti-aktiviti yang hanya apabila kita sebut nama pemenang dia dimonopoli oleh murid yang sama sahaja. Dan kumpulan sasaran kami ialah 120 orang murid, terdiri daripada murid tahun 1 dan 3 di tahap 1 dan murid tahun 4 di tahap 2. Kemudian kami jadikan objektif ilmu mungkin sesuai dengan tema kolokium kita pada hari ini, iaitu ke arah melestarikan kecemerlangan pendidikan. Kami cuba tingkatkan minat membaca, cuba tingkatkan peratus jumlah bacaan dan cuba tingkatkan penguasaan kemahiran asasi itu sendiri. Objektif khusus yang kami cuba fokuskan ialah memberi pendedahan kepada pelbagai jenis buku. Apabila kita bawa buku tu masuk dalam kotak, letak dekat dalam bilik darjah mereka, mereka nampak yang dalam kotak saja. Tapi apabila kita bawa dia ke perpustakaan, okey, awak pilih apa yang awak suka, yang mana satu awak minat, mereka terdedah dengan lebih banyak. Oh, mereka baru tahu, oh dalam perpustakaan ada majalah, oh dalam perpustakaan ada komik, oh dalam majalah bukan buku cerita biasa-biasa, ada buku cerita novel dan sebagainya. Kemudian kami rasa mungkin kami boleh kita boleh tumpukan, awak ambil buku ni cerita dia macam ni, kita mulakan dengan sedikit cerita, lepas tu awak nak tahu cerita selanjutnya, awak teruskan baca, ambil buku yang ni. Jadi kita dah tunjuk dekat mereka cara untuk mereka tahu cerita selanjutnya dalam keadaan yang santai dan sukarela. Dan akhir sekali kami cuba fokuskan objektif kami agar murid boleh merekod bacaan dengan mudah. Kemudian ini adalah pelan pelaksanaan kajian tindakan kami. Seperti biasa, kita mula dengan mengesan masalah, tapi apabila kami dah kesan masalah, minat kami untuk menjalankan kajian ini bertambah mendalam. Kami cari apa punca masalah dia. Oh, mereka tak suka rekod-rekod. Jadi apabila kami teruskan dengan merangka mengumpul data, menjalankan strategi dan mengumpul data POS, kami dapati bahawa murid itu lebih dapat meningkatkan peratus bacaan itu sendiri. Kemudian baik, kita teruskan pelaksanaan kajian. Kami mulakan dengan bawa murid ke perpustakaan untuk memilih sendiri buku PSS. Kalau dapat lihat sedikit video, ini adalah murid ini kami sediakan rak yang mesra murid. Bahan bacaan itu boleh dicapai dengan mudah. Ada kotak gerak cinta mereka di situ. Dan murid ini berpusu-pusu memilih. Baru kita tahu, oh buku yang kita cikgu dah sediakan dalam pilihan ijazah tadi, awak tak nak baca ke? Tak nak, cikgu tak sedap. Cikgu pilih pilihan cikgu tak best. Jadi kita bagi dia pilihan untuk ke perpustakaan dan memilih sendiri buku tersebut. Kemudian apabila buku itu sudah di-grab, dibawa masuk ke dalam kotak, dan kotak ini disediakan kalau ada 24 kelas, 24 kelas lah kotak kami. Dan kemudian murid baca dan rekod sepanjang minggu tersebut. Sepanjang minggu, maksudnya dia ada masa yang lebih daripada waktu kita bawa dia ke perpustakaan. Okey, kalau kita dapat lihat sekejap, murid itu membawa kotak gerak cinta mereka ke kelas. Begitu sekali mereka seronok membaca, merekod. Ni murid tahun 1, murid mereka rekodkan sampai
dalam keadaan yang begitu santai dan begitu seronok. Ya, murid-murid ini dapat memilih buku yang mereka suka, dan tidak mustahil apabila buku itu mereka pilih rakan baik dia, saya nak baca buku awak boleh, tunggu sekejap lagi saya habiskan, awak boleh ambil, macam tu. Jadi kan bila mereka pilih secara tak langsung, dalam satu minggu tu dah ada dua buku. Itu kalau seorang kawan baik. Kalau kawan baik dia ada dua, dia dah dapat 3 buku seminggu. Okey, kemudian apabila mereka dapat rekod bacaan 2 atau 3 buku seminggu, kita boleh bayangkan kalau kita bawa ke perpustakaan setiap minggu hanya 10 ke 15 minit. Apabila saya jalankan sendiri 10 ke 15 minit, mereka dah dapat pilih buku, terus bawa masuk ke kelas dan baca bila-bila masa. 2 buah buku seminggu, 8 buah buku sebulan, dan kita boleh kira 8 bulan dia dah ada 80 buah buku. Itu secara kasarnya. Itu kalau 2 buku seminggu. Dan kemudian kita dapat lihat sedikit data di sini. Ini adalah data sebelum kami jalan kajian. Tulisan ini adalah tulisan asli sewaktu kami mengutip data itu. Data yang pertama itu dari kelas tahun 1, muridnya 35 orang, buku yang dibaca 34 buah sebulan, kawan-kawan, sebulan. Jadi kerana ada murid yang masih tak menguasai membaca, tapi apabila tiba kaedah Grab Cinta ini, kami terkejut apabila mereka dapat baca satu hari satu buku yang sesuai dengan peringkat kemahiran datang keupayaan mereka. Satu hari satu, secara tak langsung 7 buku seminggu mereka dapat sanggup baca 7 hari seminggu. Itu purata. Ada yang 6, ada yang 8, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi purata untuk murid tahap 1, mungkin juga dapat lihat dekat sini, tahap 2 daripada 40 buah buku ke 196. Ini peralihan daripada bulan Mei ke bulan Julai, dan murid tahap tahun 4 intan daripada 41 buku ke 203. Dan bacaan ini kami catat secara manual kerana pada ketika itu kami sedang mengumpul data untuk menyelesaikan kajian ini. Jadi kita dapat lihat dekat sini, murid itu dapat baca, mungkin sekali lagi seperti rakan saya yang tadi, tahap 1 melebihi tahap 2. Dan selepas refleksi yang kami dapati, peningkatan daripada 93 buah buku kita meningkat kepada 93 buah buku pada bulan Mei, meningkat kepada 238 pada bulan Jun. Dan kenaikan ini, peratus ini menunjukkan data 60.92%. Dan pada bulan Julai dari 238 meningkat lagi ke 319 untuk tahun 1 sahaja, dan kenaikan itu ialah 25.39%. Bagi tahun 3 yang ada kelas yang menjadi sampel kajian tadi, dari 125 buah buku pada bulan Mei meningkat kepada 280, iaitu kenaikan sebanyak 55.36%, dan naik lagi bulan Julai 399 buah buku. Ini ialah peningkatan yang mengejutkan, tetapi kami sangat rasa bahawa kajian ini sangat menarik kerana dia sangat simple tetapi menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Begitu juga murid tahun 4, daripada 162 buah buku yang dia pinjam dan baca pada bulan Mei meningkat kepada 325 buah buku, iaitu 50.15%, dan meningkat lagi pada bulan Julai iaitu 519, peningkatan sebanyak 37% dari bulan Jun. Okey, dan peningkatan ini amat memeranjatkan tetapi amat membanggakan kami, dan kami rasa kaedah ini sangat simple sebab buku yang dibawa ke kelas dan mereka baca dalam tempoh seminggu, atau ada kelas yang jalankan 2 minggu sebab dia tak nak pergi setiap minggu, tapi murid itu boleh pinjam 2 buku untuk 2 minggu, buku yang dia pilih. Bagi murid yang kami ada 70 orang, dari 840 orang murid ni ada 70 orang yang tidak menguasai kemahiran membaca sehingga ke tahap 2, tapi murid ini juga memilih buku tahun 1, memilih buku tahap 1. Dia nak juga pinjam sebab bila kawan dia pinjam, dia juga pinjam, dia juga bawa ke kelas. Tapi kami kenakan syarat tidak boleh dibawa balik ke rumah kerana kami dalam proses mengawal keberadaan buku itu di dalam kotak Grab Cinta kami. Jadi begitu yang dapat saya tunjulkan, iaitu kami cadangkan
seterusnya. Bukan, ke depan sikit. Lagi satu. Minta maaf, slide terakhir tadi. Okey. Jadi kami cadangkan sebab kerana kami masih lagi baru bermula kajian ini pada bulan Julai yang lepas. Jadi pada bulan Ogos kami bercadangkan bahawa kajian ini kami perlu luaskan ke semua kelas seluruh SK Gangsa, dan kami harap kami dapat kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini. Kalau boleh dijalankan di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Kami ingin berkongsi sedikit kaedah yang simple, tetapi kami rasa melonjakkan peratus bacaan rekod nilai mereka dengan begitu baik. Okey, saya buka ruang untuk meraihkan soalan tuan-tuan jika ada. Okey, Puan Najah Anum Okey, saya tengok program apa yang Puan nak buat kat sekolah ini, dia banyak fokus pada buku. Ya. Saya rasa lonjakan tu saya rasa lebih kalau boleh kita buat based on pada banyak lagi type of bahan bacaan itu. Ya, insya-Allah. Ya. Contohnya artikel. Kalau ada artikel atau majalah-majalah, kita tidak fokus pada buku semata-mata. Bahan bacaan itu. Ya, bahan-bahan itu. Dan kalau boleh di multi jeniskan dia punya bahan, supaya dia tidak pelajar nanti dia akan rasa bosan dalam tempoh jangka masa lama asyik buku saja, mungkin ada bahan-bahan lain. Kita tidak fokus pada buku semata-mata, kita ada buku pada bahan-bahan lain. Jadi kalau boleh banyakkan lagi dia punya type of bahan itu, bahan bacaan, bahan bacaan itu. Jadi saya rasa lebih ni lah. Dan dari segi perkataan Grab cinta itu, saya rasa perlu juga diperjelaskan kepada pelajar what's the meaning of that. Maybe dia agak catchy sikit bunyi dia, tetapi saya rasa perlu dijelaskan kepada pelajar apakah konsep sebenarnya ambil pada perkataan Grab cinta itu. Saya nak bawa pelajar itu faham. Jadi walaupun dia kata kita itu cinta kepada apa, cinta kepada ilmu, cinta kepada pembacaan dan sebagainya, perlu dijelaskan. Dan bila saya tengok daripada apa yang Puan tulis mengenai the objektif di sini, perlulah nampak jelas sikit lah pada saya apa yang sebenarnya fokus itu kepada aktiviti macam minat kepada membaca itu, dan minat kepada rekod. Sebab daripada tajuk itu adalah meningkatkan peratus rekod bacaan. Kita kena fokus pada tajuk itu, rekod bacaan. Jadi pada rekod itu kita tahu bahawa apa yang pelajar-pelajar baca itu meningkatkan daripada ke arah rekod bacaan nilai itu. Jadi sejarah saya tadi, banyakkan jenis bahan bacaan itu sebab kita nak fokus pada target rekod tadi kan. Jadi banyakkan dia supaya kita tidak tiba nanti kalau dah tipu masa lama pelajar akan jadi bosan dan akan asyik buku saja. Dan juga fokuskan kepada bahan bacaan itu based on pada tahap pelajar. Yang pelajar boleh baca simple bahan itu dalam tempoh-tempoh tertentu, dia boleh settle habis baca dan terus rekod. Itu sebenarnya sebab kita nak fokus pada peningkatan bacaan. Rekod bahan bacaan. Kalau bahan bacaan agak tebal yang mungkin lama, nanti pelajar akan dia baca separuh je, dia takkan habis. Jadi kalau saya boleh untuk mewujudkan budaya itu lebih baik cantik, kalau saya cantik kalau kita dapat artikel-artikel yang pendek, dibuatkan dalam bentuk kad-kad bacaan dan sebagainya, dan pelajar boleh baca simple terus. Jadi ini kita nak nampak dia punya progress tu cepat itu catatan saya. Izinkan saya menjelas sedikit kalau saya boleh, tanpa disangka permintaan daripada murid sendiri. Cikgu, novel dah habis ke? Dah tak ada novel lagi ke? Itu permintaan murid. Dah tak ada novel lagi ke cikgu? Mungkin awak lambat sikit, ada kelas lain dah masuk dulu. Yang itu. Dan kami dalam proses untuk memperbanyakkan seperti yang Tuan cakap tadi, kad-kad bacaan, artikel-artikel daripada surat khabar yang menarik perhatian mereka. Kita dah semula kumpul artikel-artikel dalam file-file tertentu untuk di laminate dan sebagainya, supaya kita dapat tambah bahan bacaan, bukan setakat buku tapi juga artikel-artikel surat khabar dan komik
mungkin permintaan besar daripada murid-murid saya, komen perlu diperbanyakkan dan sebagainya lah, memperbanyakkan bahan bacaan insya-Allah. Okay, apa-apa pun dah tanya atas komen. Terima kasih. Puan Jahanum, Sanya Sabas, kalau saya nak tahu Terima dia kasih. kajian kan itu bagus, dapat meningkatkan peratusan rekod berjalan nilam, memang cukup bagi SK Gangsa. Ya. Dan saya tertarik dengan tajuk Grab Cinta seperti yang Cikgu Nur Ahmad. Ya. Ya, kami dah jelaskan pada murid apa maksud. Semua saya nak tahu, berdasarkan kajian ini adakah Puan pernah membentang sebagai amalan terbaik di peringkat daerah jabatan ataupun menghasilkan inovasi berdasarkan perkataan Grab Cinta? Ya betul, kajian kami sangat baru. Mungkin kami antara yang terbaru kerana kami baru dapat idea ini pada bulan Mei dan kami mula jalankan sedikit demi sedikit pada bulan Jun, dan pada bulan Julai kami cuba berjalankan secara serentak untuk keempat-empat kelas yang kita buat gunakan sebagai sampel kajian tadi. Dan pada bulan Ogos waktu kami perlu menghantar slide PowerPoint ini, kami baru saja mengira data-data yang ada tadi memang data original yang kami baru tulis tangan, belum key in pun lagi. Jadi kami belum sempat membentangkannya sebagai amalan terbaik atau lain, tapi insya-Allah kami nampak prospeknya begitu cerah dan insya-Allah akan dikembangkan untuk lebih ramai menikmati manfaatnya, insya-Allah. Pada saya tajuk Grab itu sesuai nak kalau dibentang di peringkat lebih tinggi lah. Ya, insya-Allah. Saya Berdasarkan sendiri kajian pun ini memang tertarik. cantik sangat. Ya, satu kredit untuk kawan saya yang mengilhamkan perkataan Grab Cinta itu. Bila kita letak pada kotak, murid terus, cikgu Grab. Ya, Grab. Saya tahu apa maksud Grab, semua orang tahu. Dan apa maksud cinta dekat situ? Cinta pada buku yang dia sendiri pilih. Kami maksudkan buku itu bukan pilihan cikgu, bukan. Kami sebelum ni ada kerjasama dengan taman perpustakaan di taman bersebelahan, perpustakaan awam. Tetapi buku itu perpustakaan tu sumbang, bawa masuk ke kelas, tapi murid tak nak baca kerana bukan buku yang pilihan mereka. Dan apatah lagi dengan cara rekod yang pada mereka amat susah. Dekat sini kami cuba mengenepikan segala prosedur yang susah itu agar murid ini sebenarnya dia nak baca, tapi bila kita suruh rekod dia tak nak, bila kita suruh baca dia nak. Jadi kami ambil peluang pisahkan perkataan pinjam dan pisahkan perkataan perekodan itu pada awalnya. Tapi kalau kita dapat lihat gambar tadi, murid tahun 1 sampai menyarap boleh merekod apa yang kita cuba buat seringkas mungkin supaya data itu kita boleh perbetulkan, dokumentasikan dengan lebih formal dalam data yang memang cikgu yang buat. Mereka hanya buat sesimpel mungkin, perekodan yang sangat mudah. Tahniah Pak Jahanum. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, dia menggarap cinta saya kepada Grab Ya, Cinta. terima kasih banyak, alhamdulillah. Okey, baiklah.